Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sambungan perbincangan kita dalam rukun haji. Sebelum kita masuk, saya nak ulang sekali lagi. Rukun yang pertama haji apa dia? Rukun yang pertama niat. Yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf haji, tawaf ifadah atau tawaf haji. Yang keempat sa'i di antara Safa Marwah. Yang kelima bercukur atau bergunting. Yang keenam tertib pada kebanyakan rukun. Jadi bila sebut tentang rukun haji, kita dah faham dah. Rukun tu maksudnya perkara yang mesti kena buat. Kalau tak buat, tak jadi haji. Susah gitu. Kalau tak buat, haji tak jadi. Tak sah, tak jadi, tak cukup rukun dia. Berbeza dengan wajib. Wajib haji kalau tak buat, hajinya sah. Tetapi kalau sengaja, apa jadi? Berdosa. Kena bayar dam. Kalau tak sengaja, tak berdosa, dam kena juga. Dam kena juga. Dia tak lepas dah tu. Jadi perbincangan kita pada pagi ini iaitulah tentang rukun haji yang keempat. Rukun haji kita yang keempat iaitulah sa'i. Sa'i di antara Safa dengan Marwah. Sa'i di antara Safa dengan Marwah. Apa maksud sa'i? Mudahnya sa'i itu. Maksud dianya senang. Berulang alik di antara Safa dengan Marwah sebanyak 7 kali. Dengan syarat-syaratnya. Jadi ada syarat dia dan ada cara-caranya. Sa'i bermula daripada Safa, berakhir di Marwah. Pergi sekali, balik 2. Jangan pergi balik sekali. Walaupun ada pandangan sebagian ulama mengatakan sa'i itu macam tawaf juga. Safa, Marwah, balik ke Safa sekali. Kalau nak sudah tu kena 14 kali. Jangan buat. Ada orang buat. Penat. Balik-balik dia kata letih. Kenapa letih? Dia sa'i macam tawaf. Jadi 14 kali. Akhir nak sudah kat mana? Nak sudah tu beratnya. Bila sebut tentang sa'i, kenapa kita kena sa'i? Jawabnya kerana Nabi SAW bersabda, is'au fa inna Allah kataba alaikumus sa'i. Bersa'ilah kamu, sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan kamu melakukannya. Jadi wajib itu dari segi dalil kata-kata. Adapun dalil perbuatan, sewaktu Nabi SAW mengerjakan umrah, mengerjakan haji, Nabi kita telah lakukan sa'i. Itu dalil perbuatan. Dan diikut dengan sabda Nabi SAW, khuzu anni manasikakum. Ikutlah amalan haji kamu mengikut apa yang aku buat. Bila Nabi buat benda ni dan diikuti dengan perkataan dia, hendaklah kamu sa'i kerana Allah Ta'ala telah tentukan ke atas kamu mengerjakan sa'i. Jadi syarat nak sah sa'i ni ada syarat dia. Yang pertama sekali, hendaklah dilakukan selepas tawaf rukun atau selepas tawaf kudum. Saya nak tanya sini, haji mana ke sa'i yang dilakukan setelah tawaf rukun? Haji jenis mana? Haji tamattu'. Betul. Boleh bagi hadiah ni. Kalau haji dilakukan, sa'i dilakukan selepas tawaf kudum, haji jenis mana? Ifrad dan qiran. Ingat tu. Jangan tukar. Itu ya cara dia ni. Yang kedua, bermula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Mula Safa, akhir Marwah sekali. Yang ketiga, cukup 7 kali dengan yakin. Dikira sekali dari Safa ke Marwah dan sekali Marwah ke Safa. Itu sangat jelaslah kepada kita. Yang kelima, hendaklah sa'i di Batnul Wadi. Mana tempat yang telah ditentukan itu. Batnul Wadi itu di antara Bukit Safa dengan Bukit Marwah. Mungkin timbul hari ini akan timbul perbahasan tentang
perluasan sa'i yang telah dibuat oleh kerajaan Arab Saudi ini? Diiktiraf atau tak diiktiraf? Jawabnya tak payah kita ragu-ragu lagi. Mungkin tuan-tuan ada kedengaran, ada suara-suara sumbang yang mengatakan Arab Saudi ini, kerajaan Arab Saudi ini menyeleweng kerana telah meminda tempat sa'i, pindah tempat. Jawabnya dia tak pindah tempat. Saya akan tunjuk gambar nanti. Tempat sa'i yang ada ini masih lagi di antara Safa dengan Marwah. Jadi tak perlu kita ragu-ragu. Kalau kita ragu, macam mana kita nak sa'i? Dia kata kita kena sa'i jalan one way itu, kita lawan arus. Ikut yang tu juga. Jangan duk menyusah ke diri. Alim ulama kita telah bersidang di Mekah. Nak menentukan tempat sa'i. Jadi kita pandai-pandai pula. Lebih halim kita dengan sana. Pergi pun tak lagi. Duk pahah di Malaysia ni. Arab Saudi telah menyeleweng kerana buat lagi tempat sa'i. Kita pergi. Saya kata tu ada pergi. Tak lagi. Yang pandai-pandai tahu tempat tu. Macam hebat juga kita. Lebih pada alim majlis fatwa lagi. Itulah perangai manusia hari ni. Terlalu hebatnya. Buat komen-komen, kondem-kondem. Tak apa, dia pergi pun lagi. Kalau pergi pun tak tahu di mana. Jadi tidak berniat lain yang memesongkan tujuan sa'i. Kalau kata apa ni? Jogging. Jangan. Nak pergi apa? Sa'i. Sa'i ni ibadat. Jangan kata nak pergi jogging. Walaupun dia ada unsur-unsur joggingnya ada. Ada tak ada? Ada sebab kita berjalan. Jalan pergi, berjalan balik. Jadi unsur tu ada. Walaupun unsur tu ada, tapi bukan itu matlamat kita. Matlamat kitanya sa'i. Jadi kalau dapat keluar peluh, apa semua sekali itu sampingan. Yang pentingnya kita sa'i. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah perintah dalam Al-Quran, inna safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junah alaihi at-tawaf bihima. Terus ya. Itu syarat-syarat dia. Syarat yang besar sekalinya apa dia? Waktu sa'i. Itu yang penting. Yang kita kena faham hari ni, syarat yang besar tadi yang kita kena faham. Apa dia yang besarnya? Sa'i ni tak boleh kita buat sendirian, mesti berlaku selepas tawaf. Tawaf itu tengok kategori. Kalau orang buat haji tamattu', dia pergi ke Arafah dengan niat haji saja, maka waktu dia tawaf, saat waktu dia tawaf umrah atau tawaf haji dia tu, selepas itu baru boleh sa'i. Kalau orang datang dengan haji ifrad, dia dah sa'i, dah tawaf kudum. Lepas tawaf kudum, maka dia boleh sa'i haji. Boleh kedepankan, boleh dahulukan. Ini termasuk dalam tartib pada kebanyakan rukun, kecuali sa'i. Ada waktunya boleh dicepatkan. Kita berpindah kepada sunat-sunat dalam mengerjakan sa'i. Jadi sebagaimana yang lain ada sunat, sa'i juga ada sunatnya. Yang pertama sekali, keluar ke tempat Safa melalui pintu Safa. Bab tu makna pintu. Melalui pintu Safa. Di mana pintu Safa? Senang je. Kita akan tunjuk nanti dalam praktikal. Bila kita selesai melakukan tawaf, bukankah kita telah melakukan sunat tawaf di mana? Di belakang makam Ibrahim, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Tawaf. Kita selesai sunat tawaf, kita nak keluar ke pintu Safa ikut mana? Tuan-tuan tengok di dinding tu, di tangga tu nampak ada lampu warna hijau. Jadi kita terus dia pergi ikut tu. Itu dia panggil pintu Safa. Nak cari pintu payahlah hari ni. Dia tulis Babus Safa mungkin. Bahasa Inggeris ada, bahasa Arab ada. Itu sunat. Yang kedua, menaiki bukit Safa dan juga Marwah sehingga sampai ke batu-batu bukit. Jadi sekarang ni batu bukit adalah dia buat tanda dengan batu-batu yang lama. Letak situ. Ini bermakna kalau kita pergi kaki bukit cukup dah. Mana kita tak larat sakit lutut, kita pergi itu sampai ke kaki bukit Safa, naik ujung dia tu, okey dah. Sempurna dah. Ini kes ni berlaku kepada orang yang naik kereta tolak, naik kereta sorong ni. Mana Arab tu nak tolak naik sampai atas bukit? Tak naik dia. Hui, sakit pinggang lah dia kata mana. Kena hak besar, sihat pula. Allahu Akbar. Siapa nak tolak dia? Jadi, yang sunatnya kalau kita orang yang sihat ni, walafiat, kita naiklah sampai ke atas. Tapi jangan naik atas batu tu. Itu dia pagar dah sekarang ni. Sebab ada juga orang naik atas batu, takut gelecek kaki ke rebah situ pula mati syahid. Tak ada sudah haji lagi, bahaya lagi. Jangan duk cari syahid lagi lah. Kita sudah haji kita dulu. Yang ketiga, menghadap kiblat. Jadi cara dianya macam ni. Bila kita naik atas bukit Safa, kita menghadap ke arah kiblat. Mana Kaabah? Sana. Duduk atas Kaabah, menghadap ke arah Kaabah, mengangkat tangan gini. Jangan buat gini. Jangan duduk tabik ini, tak, bukan tabik. Walaupun ada setengah buku ditulis macam kita lambai-lambai. Apa duk main lambai-lambai kat Kaabah ni? Tak ada. Kita naik, angkat tangan berdoa gini. Berdoa. Macam kita doa, kemudian kita baca doa yang ada. Nabi kita baca atas bukit Safa, dia baca doa ni.
doa yang ada di sini. Kalau tak ada sini pun kita akan beri nanti dalam buku kita insya-Allah. Ada sini. Nabi kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzab wahdah. Tengok besar tu. Sangat besar. Dia punya kelebihan sebagaimana yang profesor kita sebut tadi, Dr. Khairul tadi kata, ini di antara keistimewaan haji yang kita nak lakukan ini apabila kita menghayati bacaan-bacaan. Mengapa Nabi kita naik atas Bukit Safa? Dia baca doa ni. Allahu Akbar, Nabi kita bertakbir. Sebab apa? Sebab tuan-tuan kena ingat, sewaktu Nabi SAW mula-mula dakwah Islam dulu. Mula-mula dakwah. Naik atas Bukit Safa, dakwah peringkat pertama dia panggil dakwah sirriyah, secara senyap-senyap. Nabi kita panggil Sayyidina Abu Bakar, cerita dia tentang Islam. Abu Bakar masuk Islam. Abu Bakar pula pergi cari kawan-kawan lain pula. Siapa-siapa yang boleh dia dakwah, ajak slow, perlahan-lahan masuk. Beberapa tahun tu ayat Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya Muhammad, tak ada lagi masa untuk senyap, silent dakwah, tak ada. Dah berakhir. Wa anzir, beri peringatan kepada kaum kamu yang hampir. Nabi kita naik atas Bukit Safa, panggil kaum Quraisy, ya masyara Quraisy semua mari, pemimpin Quraisy datang. Tunggu kat Safa. Apa dia Muhammad nak cerita kepada kita? Yang tak boleh mari, hantar wakil, hantar anak dia, hantar hamba dia, hantar siapa, pergi dengar apa Muhammad nak kata. Dia ingat Nabi kita nak bagi apa-apa. Nabi pun nak test market, tanya khabar. Tuan-tuan yang duduk depan saya hari ni, kalau aku cerita kepada kamu di belakang Bukit Safa ni ada tentera nak serang Mekah, mu percaya ke tidak? Ketua Quraisy yang besar ni jawab, ma'ahidna alaika kadhiba, kami tak pernah dengar kamu cakap dusta ya Muhammad. Mu cerita apa pun kita percaya belaka. Nabi tanya lagi, kalau macam ni, kalau aku kata di belakang bukit sana ada tentera nak ada rombongan perdagangan nak sampai ke Mekah ni, kamu percaya ke tidak? Dia jawab macam tadi juga, tak pernah dengar kamu dusta ya Muhammad, cakaplah. Tanya tu tanya ni semuanya settle belaka. Muhammad ni betul belaka, tak pernah cakap dusta, tak pernah cakap bohong. Nabi kata okey dah, test market kita ni memang orang panggil kemah molek. Nabi kata kalau macam tu, naklah kamu kata la ilaha illallah, aku ni Rasulullah. Sampai situ tunggih punggu dah. Allah Muhammad, Tuhan tak jumpa orang lain kau nak cari Nabi daripada mu. Start dah tu. Abu Jahal mari tunjuk jekar atas muka Nabi, tabbalaka ya Muhammad, celaka mu ni Muhammad. Pagi-pagi ni kamu duk kumpul sini, kita tengah duk berehat, duk minum kopi, mu panggil mari aku nak cerita benda ni. Bila dengar cerita ada yang ludah, ada yang tunggih punggu, ada yang macam-macam maki ke Nabi. Abu Lahab dengar begitu jahat sekali, saya ingat tu ayat Quran, tabbat yada abi lahabin, celaka tangan Abu Lahab. Mana kita boleh supuh orang dalam salat kita? Boleh? Celaka mamak tu curi ayah aku, boleh kata batas maya kita. Tapi sumpah Abu Lahab boleh tak boleh? Boleh. Siapa kaya kiamat? Imam boleh sumpah, makmum boleh sumpah. Tabbat yada abi lahab, celaka Abu Lahab. Mana dalam semayat Allahu Akbar, tabbat yada, boleh kita sumpah Abu Lahab karena terlalu jahat. Di mana dia? Di atas Bukit Safa ni. Bila tu lah bila Nabi SAW ambil balik Safa, Nabi kita mari buat haji, Nabi kita naik atas Bukit Safa, Allahu Akbar. Nak ayatnya Allah Ta'ala yang maha besar. Semua kafir Quraisy yang ludah aku dulu, yang hina aku dulu, mana kamu? Tak ada lagi lah. Jadi yang agungnya siapa? Allah. Yang besarnya siapa? Allah. Kata Nabi kata la ilaha illallah wahdah. Allah Ta'ala yang esa. Sadaqah wa'dah, yang telah membenarkan janjinya nak tolong Islam. Wa hazamal ahzab wa'dah, yang menghancurkan ahzab. Allah Ta'ala yang esa saja, seorang dia je. Jadi kita baca atas bukit dalam keadaan perasaan kita. Biar kita teringat duduk sini. Sinilah tempat Nabi aku dulu. Dikhianat, dihina. Jadi bila duduk atas Bukit Safa dalam keadaan sedemikian, habis kita berdoa dengan doa ni, barulah kita baca doa yang kita kehendaki. Ya Allah, berikanlah pada saya ni iman yang kuat, iman yang kental, iman yang tidak goyah. Walaupun apa halangan, walaupun apa cubaan. Jadi kita doa. Habis doa ni, barulah kita berjalan. Turun daripada Bukit Safa, berjalan pergi ke Marwah. Tengah-tengah nak jalan pula, sampai di tengah-tengah jalan tu ada tanda pula di dinding, lampu hijau. Lampu tanda hijau ni kita diminta supaya berlari-lari anak bagi orang lelaki apabila sampai di tempat bertanda lampu hijau. Karena apa pula tu, apa sejarahnya situ? Sejarahnya itu iaitu sejarah perjuangan Siti Hajar, mak Nabi Ismail, yang telah berlari di situ.
Sebab apa dia berlari? Ingat, waktu Nabi Ibrahim datang bawa Hajar, letak di tepi Kaabah. Makanannya sikit ya, makanan orang musafir zaman dulu, bukannya banyak, bukan bawa dengan kontena. Airnya ada sebekas, makanannya sikit. Bila habis makanan, Hajar terpaksa nak pergi cari air. Nak tengok air tak nampak. Kita naik atas bukit lah, mudah-mudahan di belakang bukit saja nampak ada air ke, ada manusia ke yang boleh diminta bantuan. Dia naik atas bukit Safa, tengok tak ada manusia. Bukit yang paling dekat ia rendah, bukit belakang dia ada bukit Abi Qubais tinggi, bukit istana sekarang tu. Tak gerak nak naik dia, nak tinggal anak jauh pula ni, seorang-seorang. Maka dia nak pergi bukit Marwah yang sebelah sana. Hajar turun sampai di wadi, tempat air, tempat apa ni, tanah rendah, lembah, tak nampak anak dia dekat Kaabah. Maka pas itu dia berlari, dia berjalan berlari, jadi bila habis naik balik tinggi balik tempat, dia berjalan balik. Jadi bila kita berjalan di situ, tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita kena ingat sejarah perjuangan Hajar yang begitu hebat. Seorang perempuan yang mempunyai semangat yang begitu kental. Waktu Ibrahim nak tinggal dia tanya, Ibrahim nak pergi ke mana tu? Ibrahim tak jawab. Tanya kali yang kedua, nak pergi mana? Nak tinggal aku dua beranak sini dengan anak kecil, nak pergi mana tu? Ibrahim tak jawab. Tanya kali yang ketiga, tak jawab juga. Kalau kena orang tenor kita hari ni, agak-agaknya supuh dah lah. Bahasa orang tua, dia start bahasa tu, habis dah tu. Habis pakai langit hijau nya apa ni? Ni supuh dia. Dia tanya, Allahu amaraka bihadha, hey Ibrahim, Allah Ta'ala akan bagi arahan suruh tinggal kami sini. Tengok. Nabi Ibrahim kata, na'am, bala. Ya. Allah Ta'ala suruh aku tinggal kamu berdua di sini. Jawab dia Hajar, dia kata, kalau Allah Ta'ala suruh letak kami di sini, izhab, pergilah. Pergi mana ikut. Lan yudayya'an Allah Ta'ala tidak akan hampakan kehidupan kami dua beranak sini. Bila kita berjalan di sini, di antara Safa Marwah, kita kena ingat kekuatan jiwa seorang perempuan. Dan terlalu banyaklah sejarah-sejarah begini yang perlu diingati, kerana kalau kita ingat kenapa Hajar berlari 7 kali, dia ada bilangnya dia. Sampai kali yang ke-7, maknanya manusia ni kalau dia usaha 7 kali tak dapat, kita nak bergantung lagi dengan manusia, tak payah, balik kepada Allah SWT. Hajar 7 kali dia berlari, dia tak ada harapan dan nak cari air. Pada waktu itu pergantungan dia balik kepada Allah SWT. Dia terdengar suara bunyi dekat dengan anak dia. Dia kata, suara siapa ni? Siapa kamu? Kalau kamu orang baik, bantu saya. Atau siapa kamu ni? Rupanya malaikat Jibril datang, cocok dengan sayak dia di tempat air Zam-Zam. So, ada yang mengatakan malaikat hendak dengan kaki dia, pancar keluar air Zam-Zam. Habis pergantungan 7 kali. Ini nak ceritanya, tawakal manusia ni biar ada usaha. Tidak kata saya ni mana duduk dia rumah ni, menoreh pun tak pergi, pejabat pun tak pergi. Tawakal kepada Allah. Tunggu orang hantar nasi buku mari pagi-pagi betul-betul, itu bukan tawakal, tu dipanggil tawakul. Orang malah dipanggil lagi tu. Jadi perjalanan dalam haji, tuan-tuan muslimin dan muslimat, tak sunyi daripada semua ada hikmah. Semua ada. Kerana itu haji ni buat. Haji bukan baca 100%. Dalam rukun haji ni mana ada satu bacaan? Tak ada. Ada ke tak ada? Jadi semuanya pelakuan, dalam kelakuan, dalam perbuatan ini semuanya mengandung hikmah dan cerita rahsia-rahsia yang perlu kita korek. Barulah kita pergi haji dan kita balik dengan perasaan yang lain. Kata saya nak suruh salah seorang daripada ahli apa ni, dia panggil testimoni apa sana, istilah orang model, kita tengok Dr. Khairul. Kalau kita pergi dia bercakap lagi, mungkin tuan-tuan akan menangis dengan perasaan dia. Dia buat haji dengan dia dapat satu kenikmatan Allah Ta'ala beri pada dia. Jazahullah khairan. Yang kelima, bermualat, sunat berturut-turut. Jangan duduk buat sekali pak berhenti, minum air, buat apa tu. Ya, kita terus je 7 kali. Kecuali orang yang tak mampu, orang yang uzur, dia boleh break sekejap untuk ambil masa, ambil rehat. Habislah kita berpindah pula kepada yang sunatnya selesai dah. Di antara ada lagi, di antara sunat sa'i lagi, iaitulah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ini sunat. Artinya kalau selesai kita tawaf dan kita sudah semayang sunat tawaf, tak tahan perut kita ni nak melepas lah, kita kata ketuk ke apa dia saja, batal wuduk. Boleh kita terus sa'i tanpa ada wuduk. Termasuk orang perempuan yang haid. Kalau perempuan tu mari haid,
Lepas dia buat umrah, lepas dia tawaf, tiba-tiba dia terasa ada satu benda yang orang perempuan tahulah kerja dia. Pergi ke tandas tengok memang ada haid, maka dia selesaikan urusan dia dengan pakaian-pakaian rasmi dia tu. Dia boleh mari balik sa'i. Nah, jadi timbul soalan di sini. Yang pertama sekali, sa'i ni tak perlu kepada wuduk. Yang kedua, boleh ke tak boleh kita sa'i dalam masjid? Nah, akan timbul soalan, macam mana orang perempuan haid nak masuk masjid? Jadi saya jawab di sini dengan fatwa yang telah difatwa oleh alim ulama kita, mengatakan bahawa sa'i ini, tempat sa'i ini bukan daripada masjid. Ini ke apa ni, Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islam, Islamic Fiqh Council di bawah Rabitah, yang bersidang pada 20 Syaban 1415 tahun 1995, 21 Januari 95 telah membuat keputusan dengan mengatakan bahawa Mas'ah itu tempat sa'i. Selepas dibina bersambung dengan binaan Masjidil Haram, tidak termasuk dalam binaan dan hukum Masjidil Haram. Jadi ini putusan Majlis Fatwa yang dianggotai oleh ulama-ulama besar, bukan Arab Saudi saja, ulama besar daripada dunia yang mewakili umat Islam, mengatakan bahawa keputusan ramai majoriti yang mengatakan bahawa tempat sa'i itu bukan daripada Masjidil Haram. Jadi oleh kerana itu tak timbullah soalan orang perempuan haid boleh masuk tak masuk, kerana dia bukan Masjidil Haram. Hasil daripada tu, tuan-tuan puan-puan yang pergi Mekah nanti, janganlah pergi semaya dekat tempat sa'i, kerana dia bukan masjid. Pahala 100,000 dapat. Kita cerita dekat di awal dulu, pahala 100,000 ni seluruh Masjid Haram, seluruh tanah haram tu. Itu pahala 100,000, tanah haram seluruhnya seluas 550 km persegi. 550 km persegi itu tanah haram. Semuanya 100,000 belaka dapat pahala. Di Mas'ah pun 100,000. Tapi kita nak duduk dalam masjid yang boleh niat i'tikaf di mana? Dalam bangunan masjid. Lepas pada sa'i. Jadi kerana itulah kalau orang tawaf tingkat atas, orang yang tawaf tingkat atas, dia hati-hati, dia jangan keluar daripada garisan tawaf tu. Kalau keluar pergi tempat sa'i, batal sa'i dia, batal tawaf dia, kerana dia tawaf di luar masjid. Itu di antara kesan fatwa yang mengatakan tempat sa'i ni bukan masjid. Kesan dianya yang pertama, orang perempuan haid boleh masuk. Kesan yang kedua, siapa dia tawaf masuk dalam tempat sa'i, batal tawaf dia, kerana dia tawaf di luar daripada masjid. Jadi itu kesan. Yang ketujuh, berjalan kaki kecuali uzur. Jadi orang uzur boleh naik kereta. Di antara sunat lagi dalam kita sa'i adalah kita melakukan berdoa kepada Allah SWT, zikir banyak. Ikutlah, kalau yang nak baca Quran, baca Quran, yang nak berzikir, berzikir. Yang pentingnya jangan duduk buah tak tu pasal. Jadi kalau ada benda yang mustahak, kita nak orang telefon, contohnya kawan kita telefon, kita tengok boleh jawab, baru 5 round baru ni, tunggulah kat luar tu, contoh kalau dia habis dah, ataupun dia terlewat, dia pergi tandas, kita boleh jawab setakat benda mustahak. Jangan siapa apa kat buah pula tengah sa'i itu, jangan. Jadi nak minum boleh. Ini dia panggil kedudukan Safa dengan Marwah. Kita nampak ini Safa, Marwah, itu jarak dia tak jauh. Jarak dianya di antara Safa dengan Marwah itu 420 meter. 420 meter kali dengan 7 berapa? Aju kali. Jangan buka kalkulator. Berapa? 2.9 kilo. Dekat 3 kilo juga tu. Nak habis sekali sa'i tu. Dekat. Kau jauh. Kalau sekali jogging 10 kilo tak? Kau berapa? Sekali jogging 10 kilo. Nak sa'i, satu sa'i 2.9 kilo. Maknanya tak sampai 3 kilometer. Boleh lah. Kita berlatih lah sekarang ni. Kalau biasa pergi masjid naik kereta, lepas pada ni tengok cuaca nampak udara baik, pergi masjid jalan kaki. Dia kata, "Bapa jalan kaki ni nak berlatih sa'i ni." Buat latihan gitu, tak apa. Latih ni tak payah apa ni. Pasal apa jalan kaki tu? Dia kata nak buat latihan sa'i di antara Safa dengan Marwah. Jadi kita tahulah jelas daripada kita, jarak sa'i ni tak perlu jauh di antara Safa dengan Marwah. Jadi jemaah yang sa'i boleh sa'i di tingkat atas. Sekarang ni tempat sa'i dah jadi 4 tingkat. 1, 2, 3 tingkat, 4 tingkat dah jadi. Jadi kita tengoklah, kalau waktu orang jam, yang afdalnya, yang sebaiknya kita sa'i di bawah lah. Tempat asal dia tu, bawah, tingkat bawah sekali. Tapi tingkat bawah tu mungkin sakit kaki sikit.
Sebab dia ada naik. Nak naik bukit tu dia naik sikit. Tapi kalau sa'i tingkat atas, tingkat 1, tingkat 2 tu sama straight bulat. Tempat nak sa'i tu, tempat pusing bukit tu dia buat bulat. Jadi ini cara kita nak sa'i. Jadi bila sampai di tanda hijab tu, bagi orang lelaki dia minta berlari, lompat sikit. Orang perempuan tak payahlah. Kalau dia tinggal pula dengan rutin dia, tak apa, sampai depan kita tunggu balik situ, break situ. Dia mari. Jadi yang perempuan tak sa'i. Akan timbul soalan di sini. Pasal apa ustaz? Ni soalan ni bagus. Ada kalanya soalan bagus, jawapan terpayah. Dia kata, pasal apa cerita yang lari ni hajar orang perempuan? Tapi kenapa orang laki-laki kena lari? Tak suruh hajar. Ini kita nak beritahu bahawa Allah Ta'ala nak suruh orang laki-laki merasai penderitaan orang perempuan. Merasai penderitaan perempuan. Betul tak? Sebab itulah bila orang perempuan, contoh yang paling mudah, orang perempuan nak bersalin, punyalah payah dia tak? Payah ke tak payah? Dia wanita yang boleh jawab. Kalau saya jawab dia kata ustaz tu berlawak tu. Cuma kita tengoklah suasana nak bersalin begini susah tak? Jadi denda dia nya 40 hari lelaki jangan duduk dekat bini. Orang perempuan ni kalau tak boleh duduk dekat isteri dia susah lalu. Kau lagu mana? Jadi di antara denda dia nya jangan duduk dekat. Masa itulah setengah tu hantar balik kapur lagi. Export lalu dah. Bila isteri nak cukup 9 bulan hantar klik dah. Dia tahulah kau mana dah. Jadi tidak merasai. Biar duduk sekali. Jangan panggil klik mak anak kita biarnya beranak sekali dengan suami dia tu. Kalau boleh dia masuk tengok sekali. Baru dia rasa merasai betapa susahnya. Ada seorang kawan saya tu berebut nak letak nama anak. Isteri nak nama lain, suami nak nama lain. Dia kata nak macam mana ni? Saya kata tunggu sekejap. Sabar bila? Sekejap je. Bila nak beranak, suruh pihak hospital panggil suami dia masuk bilik. Lain dipanggil labor room apa nama tu. Dia masuk tengok kawan ni dengan berdarah sudah beranak, dia kata ikutlah nak bernama apa pun. Oh, masa mula-mula tu berkerah tak mudah. Tak, ini anak saya, ini base saya. Base saya sedap dia. Kalau tengok kawan ni beranak, tak berani selalu. Dia kata ikutlah nak bernama apa pun, asalkan baik, asalkan comel, okey. Jadi hari ni bila hajar yang berlari, tapi kenapa laki-laki yang kena lari? Biar orang lelaki merasai penderitaan ibu yang ditinggalkan betapa susahnya, barulah dia tak payah SMS lah. Habis time cabar kat balik, tak usah duduk give dia lah lain tak. Kau lah mana orang Muslimat kata. Ni tidak ni petang maghrib tak sampai klik lagi, lepas SMS duduk mana? Duduk kedai kopi lagi. Jadi balik ke rumah tengok isteri, nak minum kopi ajak minum sama. Ni tak tanya puak dia roti canai lagi, roti payah lagi, gula kambing lagi, tak nak balik buku pun dok kau bini. Saya sangat. Baiklah. Jadi ini pembesaran tempat sa'i, tuan nampak dalam gambar ni, pembesaran tempat sa'i. Jadi asalnya satu lorong. Satu ruang ni, ruang yang kita nampak ni, ruang ni. Tu. Ruang ni semuanya pergi dengan mari. Pergi, mari satu. Cumanya yang jadi apa ni pemisahnya ni lorong ni. Ni yang kita nampak lorong ni. Lorong pak cik duk tolak kereta ni, ini pemisah. Nampak tak? Ini kan pak cik tolak kereta ni. Jadi pemisah tu kecil sangat. Yang menyebabkan orang jam jalan. Nampak tu penuh tu. Tu musim haji tu. Macam tu. Jadi macam mana nak buat penyelesaian, maka Kerajaan Arab Saudi berijtihad. Tambah satu lorong lagi. Satu pergi, satu mari. Kalau dulu kalau kita terlepas dengan kawan, boleh cari. Kita duduk lorong ni, dia lorong ni. Tengok mana kawan kita mari. Sekarang ni tak akan jumpa. Sebab kita duduk di sebelah ni, dia duduk sebelah ni. Mana lorong yang berasingan. Dia satu pergi jadi one way macam lebuh raya lah. Dia lebuh raya nak cari kawan tak jumpa dah lah ni. Jadi kalau macam mana. Jadi bila mari zaman lebuh raya ni, Allah Ta'ala bagi ganti. Ganti apa pula? Ganti dengan SMS. Boleh tanya duduk kat mana. Mudah. Jangan duduk marah kan. Ni tidak dia kata payah lah nak cari kawan. Payah apa yang telefon ada seseorang sekarang ni. Jadi bawa telefon. Jadi naknya, konsepnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran innas safa wal marwata. Di antara safa dengan marwah. Jadi bukit safa nya masih ada di sini, bukit marwah di sini. Pembesaran yang berlaku itu tidak memberi kesan. Lainlah kalau kajian ambil sa'i yang kedua ni letak belakang bukit tu. Tu di luar kawasan dah tu. Ini tidak, masih bersambung. Jadi ahli majlis fatwa telah memanggil 20 orang. 20 orang tua-tua yang pernah duduk rumah dia di tepi bukit. Dia kata bukit Safa tu bukit, bukannya pusu. Bukit mana besar lah. Kalau setakat peluasan yang ada hari ni masih lagi dikira sebagai Safa. Jadi tuan-tuan jangan bimbang, jangan susah hati. Muzakarah tabung haji kebangsaan baru ni pun telah memutuskan bahawa sa'i
lah di antara tempat yang baru yang lama pun tak saduk dengar buah orang. Nah ini hak lama ni. Satu lain pergi, satu mari. Jadi yang baru ni dak lah. Kita tak akan jumpa. Yang ni jadi yang Marwah ke Safa. Belah balik. Hak baru ni alah pergi. Jadi itu kedudukan. Kalau kita nak lihat ini. Ni batu yang ada ni tanda batu. Jadi kitanya setakat kita naik setakat kaki bukit je lah. Kalau boleh sampai ke kaki bukit ni pun dekat yang ada marmar tu pun cukup dah. Bila duduk di situ macam pak cik tengok tu. Paling ke arah kiblat, kita angkat tangan berdoa. Sudah berdoa di sini baru kita turun. Jadi kita bukan nak kejar masa. Ambil masa yang secukupnya untuk kita berdoa, untuk kita berfikir, bertafakur. Jadi kalau tuan-tuan nak suruh merasai sungguh sengati sejarah-sejarah Safa ni naik atas bukit tu, baca dulu kitab sejarah Mekah ni. Satu-satu kena khatam dulu hak ni. Kalau dulu baca 5 sat khabar, tinggal 1 je sat khabar. Yang kedua saya nak baca buku Mekah ni sebelum pergi. Jadi barulah kita sampai di sana, kita teringat apa dia ada atas bukit ni. Buku Madinah insya-Allah tak lama lagi akan keluar. Cerita Madinah pula. Bila kita duduk dalam Masjid Nabawi, apa yang ada di sini, apa peristiwa di sini, mudah-mudahan dengan motivasi kita baca kitab ni, kita akan terasa bahawa ini sangat penting yang mengetahui sejarah. Yang kata sejarah bukan hukum. Betul, sejarah bukan hukum, tapi sejarah itu mengikat kita dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku. Jadi bagi jemaah yang tawaf sa'i tingkat atas, jadi dia akan lalu ikut ni. Dia buat jambatan tu. Jambatan bulat tu. Jadi kita pusing terus je bukit. Pusing balik. Maknanya confirm lah semua bukit tu masuk lah ke dalam tu. Jadi habislah kita rukun yang kelima, yang keempat sa'i. Jadi saya nak sebelum pergi berpindah ke rukun yang kelima ni, ada tak soalan-soalan tentang sa'i? Jadi setiap kita belajar tu biar kita faham baru kita pindah yang lain. Ada soalan? Tentang sa'i je? Soalan kaki ni. Kita sayang wow. Lepas tu kita rasa Jam sangat. Kat atas tu dia ada lift ke apa? Nak naik tu. Lift ada, tangga ada. Di situlah Dekat. Lift ada, tangga ada. Jadi kalau kita rasa kita sa'i dua trip bawah ni jam sangat, contohlah. Jadi macam mana nak sesah? Naik tingkat atas boleh, berhenti sekejap, kita sambung balik. Round yang ketiga atas. Tak apa. Nak naik tu ada tangga, ada lift, semua ada. Ada lagi soalan lain tentang sa'i? Tak ada dah? Tak ada. Kalau tak ada, kita berpindah ke rukun yang kelima, iaitulah bercukur atau bergunting. Bercukur atau bergunting. Kita tak perlu banyak siri banyak mungkin, tapi mungkin kita boleh habis dalam masa yang terdekat dan kita ulang kaji baliklah. Rukun haji yang kelima, bercukur atau bergunting. Atau ni untuk lelaki, tulis itu. Bagi orang perempuan, bergunting saja, tak ada cukur. Jangan duk cukur orang perempuan. Dia kata afdal ke cukur ni. Afdal tu untuk orang lelaki, orang perempuan ni kalau cukur pun tak nampak. Sebab dia duduk dalam kain kelubung dia tu. Tak? Jangan duk kira lah budak-budak zaman moden ni. Ada juga perempuan nak bercukur. Pengertian bercukur atau bergunting ni dalam kitab fiqahnya, ini dalam kitab fiqah dulu saya surai kitab fiqah, kemudian kita tengok yang dibuat oleh Nabi SAW. Menanggalkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut di kepala. Sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Jangan ambil yang kurang. Kita ni nak yang terbaik ke yang paling kurang? Lamakan semua kita ni main atas tara saja. Pergi hot cukur rambut pokok ke, tawah pokok, jadi jangan yang kurang. Kita nak yang buat yang terbaik untuk kita. Dari segi hukumnya dalam mazhab kita ni, menanggalkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut di kepala. Afdalnya bercukur bagi lelaki, dan bagi wanita tak ada afdal lah dia tu. Afdalnya bergunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut juga. Jadi dia ambil ekor rambut dia tu, kerat ujung tu, lebih kurang ada sebuah jari macam ni, kerat situ, habis sempurna adalah tu. Tengok ni soalan ni. Bagi yang tidak mempunyai rambut, botak, macam mana? Licin terus, cerah masa depan masa belakang semua cerah belakang. Biasa orang cerah depan, dia cerah belakang ni. Macam mana nak buat? Disunatkan melalukan mata pisau cukur di atas kulit kepala. Ambil pisau cukur lalu ya. Isyarat je lah. Jadi dah tu. Syarat sahnya masuk waktu. Syarat sahnya masuk waktu.
Jangan duk cukur tak tahu kalu. Masuk waktu cukur ni bila? Setelah kita wukuf di Arafah, bagi orang haji lah. Setelah kita balik, lepas pada setengah malam balik daripada Muzdalifah tu, masa tu baru masuk waktu. Dan rambut di kepala. Lama setengah orang ni, tak apa dia tu, cabut bulu mana-mana pun. Pegang bulu mata 3 orang, cabut. Jadi nak rambut kepala, rambut. Baiklah. Rambut tu pula perlu kalau kita kena guna pisau. Kalau kita cabut macam mana? Jadi tak jadi? Jadi. Lepas kita sudah sa'i semua, tengok pisau tak ada ni. Popok sindiket budak-budak tu ada, tapi dia main-main kita. Ambil rambut, tarik kebetulan rambut kita mudah luruh pula kak. Lagi senang. Tak habis RM2. Upah bayar RM2, bayar pisau budak tu. Sah. Rambut. Boleh buat. Yang pentingnya menanggalkan. Waktu bercukur atau bergunting ni, bila waktu dia? Dia ada waktu dia pula. Iaitulah dilakukan selepas separuh malam 10 Zulhijjah bagi orang yang mengerjakan haji. Bagi orang yang mengerjakan umrah ialah selepas sa'i. Bila selesai ni, bergunting atau bercukur ni, rank kelima ni, artinya kita telah masuk kepada tahallul. Apa dia tahallul? Tahallul tu makna apa? Ialah melepaskan diri daripada larangan ihram masa ihram. Kita dah belajar ke tak belajar lagi? Larangan ihram ada berapa? 13. Belajar dah tak? Ingat ke tak? Super. Larangan ihram ada 13. Cuba ulang balik. Yang pertama, cari lagi tak kita tu. Yang pertama apa dia? Memotong kuku. Lagi? Memakai bauan. Lagi? Cuba cakap, nak dengar. Mencabut rambut. Lagi? Makan minyak di kepala. Lagi? 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 Sampai ke binatang tu dah 10 dah tu. Betul tak? 10. Ada 3 lagi yang 11, 12, 13 tu terlibat dengan kahwin atau mengawinkan orang atau melakukan mukaddimah dia tu bagi orang yang dah kahwin, ataupun terus bukan mukaddimah lagi, terus pada khatimah dia. Jadi bila kita selesai daripada gunting rambut ataupun kita telah selesai daripada melakukan beberapa perkara amalan haji pada hari raya, itu dia panggil tahallul. Tahallul itu makna apa? Melepaskan diri daripada larangan ihram. Masa kita ihram tadi 13 perkara. Tahallul haji ni ada 2 cara. Ingat baik-baik. Jangan kita terlupa. Dia tahallul satu lagi dia panggil nafar. Tahallul awal dengan nafar awal. Beza lah. Tahallul haji ada 2. Yang pertama dia panggil tahallul awal. Yang kedua tahallul sani. Apa makna tahallul awal? Tahallul awal maksudnya kita telah melepaskan ikatan larangan ihram yang 10 perkara. 10 perkara. Start daripada tak boleh cabut bulu sampai kepada tak boleh berburu. Tinggal lagi 3 perkara: perkahwinan, mukaddimah dia dan khatimah dia tu, yang terlibat dengan perkahwinan. Tahallul awal terhasil apabila jemaah haji selesai mengerjakan 2 dari 3 perkara. Ini tahallul awal ni hasilnya daripada 3 perkara. Yang pertama, melontar jamratul aqabah. Melontar jamratul aqabah, bila kita boleh melontar jamratul aqabah ni? Pada hari raya ataupun malam tu lagi. Lepas paruh malam hari raya kita melontar jamratul aqabah. Yang kedua, tawaf. Bagi orang yang dah sa'i. Kalau tak sa'i lagi, orang haji tamattu' dan sa'i sekali. Itu maksudnya 2 daripada 3. Yang ketiga, bergunting atau bercukur. Jadi jemaah haji tahallul awal ini
terhasil apabila kita lakukan 2 daripada 3 ni. Contohlah yang paling mudah, bila kita balik daripada Mina, daripada Muzdalifah sampai ke Mina, kita pun pergi melontar Jamrat Aqabah. Sudah lontar, kita bercukur. Lepas pada tu bolehlah buka ihram. Tahallul awal dah tu. Nak bergunting rambut boleh, nak pakai minyak wangi boleh, nak pakai bedak boleh, nak pakai shampoo boleh, nak kerak kuku boleh. Apa saja boleh. Yang tak bolehnya 3 perkara lagi yang terlibat dengan perkahwinan dan suami isteri. Yang tu taklah. Habis. Kemudian bila kita pergi ke Mekah, pergi tawaf. Tawaf haji. Kalau tak sa'i lagi haji, sa'i haji. Habislah. Ketiga-tiganya telah menjadi tahallul sani. Mana pembukaan larangan ihram tu telah tamat 3-3. Semua sekali 13 perkara boleh lagi. Jadi jemaah ni dia tanya pula, ustaz, jadi tengah-tengah duk Mina tu lagu mana? Dia lagu mana semacam? Kalau salahnya biasa dia orang ni balik, tengah-tengah duk Mina tu dia balik. Balik ni bukan semua balik. Orang yang kuat-kuat dia balik yang sihat. Yang makcik-makcik tua, pakcik tak larat ni semua duk Mina. Balik itulah dia tanya. Dia telefon, ustaz, tawaf dah ni. Sa'i dah ni. Apa cerita? Jadi saya kata boleh dah, cumanya tidak cantik lagi lah sebab kita dalam haji lagi. Kalau lah siapa balik hari Mina, klik hari Mina, orang lain klik pula, tak jumpa bilik dah dia kata. Jadi tak ada boleh situ tu. Tiada masalah. Larangan tu dah terangkat dah. Cumanya yang cantiknya kalau boleh sabar lagi tu bagus. Ini cerita sengoti ni bukan cerita rekod-rekod dah. Bila-bila senyum pun jangan telefon tahun ni kan jumpa orang dah. Baiklah. Tahallul sani iaitulah terhasil apabila mengerjakan semua amalan tersebut. Melontar sudah, tawaf sa'i sudah, bergunting atau bercukur sudah. Jadi dengan ketiga-tiga amalan haji ini, jadi selesailah kita daripada tahallul, kedua-dua tahallul. Maknanya selesai, terangkat semua larangan ihram kita, selesai. Jadi kita nampak di situ. Jelas tak jelas kita dalam masalah tahallul ni? Ni kita nak bahas tentang tahallul sikit. Carta bagi tahallul awal dan tahallul tsani. Yang pertama sekali, wukuf di Arafah. Ni tak boleh lagi dah. Yang kedua, mabit di Muzdalifah. Yang kedua, mabit Muzdalifah. Lepas pada Muzdalifah, lepas tengah malam Muzdalifah tu, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh buat pilihan. Sama ada kita balik ke Mekah dulu atau kita pergi ke Mina. Dua-dua ni boleh dibuat. Yang naknya tertibnya Arafah, Muzdalifah. Arafah, Muzdalifah. Daripada Muzdalifah kita boleh tanya khabar. Pakej kita ni nak pergi ke Mekah ke nak pergi ke Mina. Kalau dia kata nak pergi ke Mekah dulu, boleh. Terus balik ke Mekah. Bila sampai di Mekah, siap-siap tukar kalau nak tukar kain ihram tukarlah. Tak boleh pakai baju lagi. Ya, orang perempuan boleh tukar baju dia mungkin sebab kita nak pergi tawaf sa'i ni kena dalam keadaan bersih pakaian, bersih daripada hadas. Bila kita pergi tawaf sa'i, waktu yang paling idealnya bila sampai tu terus ambil wudu, tukar pakaian yang kita nak pakai yang bersih, terus pergi tawaf sa'i. Kerana orang ni macam air banjir yang tengah derah. Pukul 2 penuh masjid. Pukul 3 lagi penuh, pukul 4 jam. Itu dia kena cepat. Kalau orang balik awal lah, balik ke Mekah dulu kena cepat. Yang kita nak cerita sininya, bila sampai di Mekah, tawaf dan sa'i, kemudian bercukur. Cukur di Mekah dah lah tu. Pergi dekat Baba, dekat Masjid Haram tu, cukur. Lepas cukur, sudah jadi tahallul awal. Tahallul awal jadilah dia. Baik. Kalau orang pergi Mina dulu, biasanya rombongan kita ni akan pergi ke Mina dulu. Sebab undang-undang haji sekarang ni, rombongan haji Asia Tenggara, dia masuk dalam shuttle bus. Shuttle bus kita ni, dia panggil jalan Tarun Dunia. Jalan kita ni, bas lain tak boleh masuk. Bas Asia Tenggara ya aja boleh. Malaysia, Indonesia, Singapura masuk. Jadi lorong kita orang lain tak boleh kacau. Dia pusing bas tu. Pusing ambil. Jadi biasanya bas pusing ni, kita akan pergi ke Mina dulu. Bila sampai di Mina, kalau kita sapa awal, muassasah kata, tuan, terus pergi melontar. Kita pun pergi melontar. Melontar apa tu? Jamratul Aqabah. Lepas melontar, ambil pisah, cukur. Itu sudah jadi tahallul awal. Bila tahallul tsani, bila lagi? Orang yang duduk di Mekah, dia pergi ke Mina, melontar Jamratul Aqabah, tak payah gunting lagi.
Dia dah gunting di Mekah tadi. Tak payah cukur lagi. Sudah jadi tahallul sani automatik. Lontar aja. Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Habis tahallul sani. Orang yang duduk di Mina, dia dah bergunting, dia bercukur di Mina tadi. Bila nak jadi tahallul sani dia turun ke Mekah, tawaf haji. Kalau belum sa'i lagi, sa'i haji. Habis tahallul sani. Nak gunting tak gunting? Cukur ke tidak? Ingat betul-betul. Tak jawab sini, di Mekah jawab pula. Jadi ada juga jemaah kita dia gunting 2 kali. Sebab dia kata ini tahallul yang kedua, ini tahallul. Cadat dah. Tahallul sebab rukun haji je, gunting atau cukur sekali je. Sama ada kita buat di Mina atau buat di Mekah, selesailah masalah kita. Selesai? Boleh faham lah sini ni. Jelas ke tak jelas ni carta macam mana nak lakukan tahallul ni? Jelas ke tidak? Sekali lagi. Baik. Tengok carta ni. Kita duduk di Mekah. Bila kita duduk di haji, yang pertama sekali kita mesti wukuf di Arafah. Selepas niat dah ni. Niat selesai dah. Kalau tak niat tak jadi haji. Bila duduk di Arafah, daripada Arafah kita akan pergi ke Muzdalifah. Jelas? Lepas tengah malam di Muzdalifah, tuan-tuan boleh pilih sama ada terus naik bah ke Mekah atau naik bah ke Mina. Dua. Biasanya package orang-orang kaya-kaya, dia panggil package VIP yang berpuluh-puluh ribu, yang 100 ribu tu, dia akan terbalik ke Mekah. Sebab dia sewa bah sendiri. Kita, rombongan kita Al-Faqir ilallah belakang ni, insyaAllah kita akan ikut bah shuttle, bah yang duduk punggah kita 15 minit satu bah mari. Kita akan terus pergi ke Mina. Sampai di Mina, kita ambil hak kita dulu. Di Mina, apa yang kita nak buat air malam tu? Melontar Jamratul Aqabah. Lepas melontar, kita yang lelaki yang bercukur, yang perempuan yang bergunting, sudah dapat tahallul awal. Selesai. Bila kita nak boleh tahallul sani? Bila kita turun ke Mekah, balik ke Mekah. Ikutlah. Kalau nak balik hari tu selalu lepas melontar tu balik. Boleh balik. Yang tak larat duduk di Mina dulu sampai kita buat balik hari yang ke-13 nanti atau hari 12. Bagi yang muda-muda ni kata saya tak tahan dah. Tak sabar dah ni nak selesaikan haji. Ataupun ada perempuan ni terlibat dengan masalah haid dia. Dijaga 2 hari lagi mari haid. Jadi dia minta izin. Jadi insya-Allah lah pihak Ashar Travel ni, saya cakap bagi pihak Ashar, biasanya Ustaz Pak Ketua akan bantu kita untuk menyelesaikan masalah. Tapi tuan-tuan bersedialah. Mungkin oleh kerana di luar package kita bayar sendiri pun tak apa. Yang penting selesai haji kita tu. Masalah duit bukan kira-kira, selesai haji. Bila kita pergi Mekah, tawaf ifadah. Mungkin kita tak sa'i lagi sebab kita haji tamattu'. Kita buat sa'i. Sudah sa'i, tahallul sani. Selesai semua lah. Larangan ihram semua selesai, tetapi haji belum selesai lagi. Ada lagi melontar, ada lagi mabit di Mina, belum selesai lagi. Tahallul tu maknanya larangan ihram tu sudah selesai. Kita selesai satu-satu dulu. Itu bagi orang yang pergi ke Mina. Bagi orang yang pergi ke Mekah, macam mana dia nak tahallul awal? Dia terus tawaf. Kalau dia tak sa'i lagi, sa'i. Lepas sa'i, bercukur, bergunting, tahallul awal. Bila dia boleh tahallul sani, dia pergi ke Mina petang nanti, lontar Jamratul Aqabah, tahallul sani. Ini dua-dua ni boleh. Dua-dua ni cara ni diterima pakai di dalam kaedah kita melakukan haji. Tetapi biasanya jemaah kita akan pakai yang sebelah sana tu, yang pergi ke Mina. Kerana perjalanan bas kita daripada Muzdalifah ke Mina tu sekejap, masanya tidak begitu lama. Jelas dah masalah tahallul. Alhamdulillah. Ya. Ini malam 10 ni. Daripada Muzdalifah tu kita boleh keluar, dibenarkan keluar. Yang sunnahnya ikut nabinya tidur dia Muzdalifah lah. Tapi biasanya kita akan diberi arahan macam itulah. Bah kita akan bergerak selepas tengah malam. Bukan pukul 12. Setengah malam. Kalau maghrib 5.30, subuhnya pukul 5, jadi 11:30. Lebih kurang dalam pukul 11 tengah malam, bas yang pertama akan bergerak. Shuttle ni, dia akan punggah orang daripada Muzdalifah, bawa ke Mina, terus naik. Jadi kita ikut rombongan lah. Giliran kita, Ashar Travel ni, giliran yang keberapa, dia akan berilah. Mungkin giliran trip yang kelima, kita tidur dalam Muzdalifah tu. Jangan duduk parah. Dia kata, Ustaz nak pergi bila ni?
Jangan duk sibuk nak pergi bila. Lagi lama duduk Muzdalifah tu, ikut sunnah Nabi, kita tidur di Muzdalifah. Ini motivasi ni perlu. Jangan dia ikut orang, ikut Nabi. Jadi ikut orang letih kita. Tapi kalau bah kita mari awal, nasib lah. Dia kata saya nak ikut Nabi kau nak tidur sampai sini. Bimbel, lama tidur tak ada orang sore habuk dan ni dengan kita sore esok nak pergi mina lah ke mana. Tapi kalau boleh, tak apa. Tuan kata kami insya-Allah taala nak ikut sunnah, nak tidur di sini sampai subuh esok. Jadi kita boleh berunding lah dengan syarikat lain. Orang kita nak balik 10 orang. Syarikat yang terakhir kali pergi dijangka subuh esok. Kita ambil orang dia 10 orang nak balik cepat, naik bah kita. Bertukar-tukar lah. Jadi boleh berunding. Insya-Allah taala. Penting. Benda-benda maklumat gini penting tuan-tuan. Kerana kalau tidak kita gelisah. Allah, orang lain pergi dah, saya tak lagi orang. Jadi bila mari situ, dia mula rasa, bukan sangat kelabah. Saya dengar sendiri, package apa lagi ni? Alah. Tengah duduk haji di Muzdalifah, package apa? Habis lah. Haji mabrur, assalamualaikum dah. Pasal itulah, sabar lagi setara tu tahu tak? Kalau tak sabar, supoh berat lagi. Sabar berapa lagi tu? Jadi baiklah, kita akan pergi kepada ya salah. Jadi maksud halusan ini ada perlawanan. Tidak semestinya kita habis mata ketika roh iklan tidak. Tahalul awal tahalul sani ni dia terikat dengan Jumrah Aqabah hari raya. Dia setakat tu. Hak tiga lagi tu kerja-kerja hari tasyrik tu, mabitnya dengan itu kerja haji lagi. Tapi bukan rukun dah, dia duduk dalam wajib. Mana kalau tuan rasa nak kelip tak apa dah. Contohnya anak mari mustahak ni balik segera. Semua benda kambil belaka dah. Tapi lepas pada tu tulis dalam kad bisnes kita tu haji, dalam kurungan tu kena tubuh K lah belakang tu. Dia kata K apa? Bukan Datuk K ni, haji K ni. Dia kata haji kambing. Mungkin melotah seekor kambing tak payah, mabit seekor kambing, tawaf wadak seekor kambing, jadi 3 kambing bayar. Tulis haji K, dia kata K bagi mana pula. Jadi itu saya. Ada soalan lain? Habis dah soalan. Kalau habis, insya-Allah taala saya beri peluang untuk kita berhenti rehat seketika dan kita balik lagi pada pukul 11 pagi untuk kita sambung rukun yang kelima. Sekian, assalamualaikum.